Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kumpulan kami akan mengulas prosa moden yang kami pilih, iaitu novel Perjudian karya S. Othman Kelantan. Kami akan ulaskan latar belakang penulis, sinopsis, persoalan, mesej dan keistimewaan novel ini. Saya, Nura Ashikin binti Rosli, akan mengulas tentang latar belakang penulis. Kumpulan kami telah memilih novel Perjudian karya S. Othman Kelantan yang mana cetakan pertama novel ini pada tahun 1973. S. Othman Kelantan atau nama sebenarnya Syed Othman bin Syed Omar Al-Yahya dilahirkan pada 31 Disember 1938 di Tebing Tinggi, Komuning, Kota Baru, Kelantan. Beliau mula menulis pada tahun 1953 dalam genre cerpen dan novel. S. Othman Kelantan aktif menulis puisi, cerpen serta esei sehingga dapat menghasilkan 2 buah novel dewasa dan 4 buah novel remaja, yang mana salah satunya ialah novel yang kami pilih iaitu novel Perjudian. Berkat kesungguhannya dalam menghasilkan karya, mengabdikan dirinya dalam dunia kesusastraan mewajarkan beliau dipilih untuk menerima hadiah Peraduan Mengarang Novel DBP 1962, Pelangi Sagu Hati, Hadiah Sastera Malaysia 1972, 1973, 1974 cerpen dan 1984 esei. C. Wright Award 1990, Pingat Bakti PB oleh DYMM Sultan Kelantan 1973, Pingat Ahli Mangku Negara AMN oleh DYMM yang di-Pertuan Agong 1974, Anugerah Tokoh Sastera Negeri Kelantan 2003 dan Anugerah Sastera Negara 2003. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nurul Najihah binti Nur Hizam. Sekarang ini saya akan teruskan dengan sinopsis bagi novel ini. Novel Perjudian memaparkan kisah tentang kegigihan dan keperitan hidup segelintir penduduk Kampung Tasik yang meneroka tanah hutan secara haram di Paya Kedondo di Hulu Tanah Merah, Kelantan. Pak Mat telah memperjudikan nasib seluruh keluarganya dengan mengambil keputusan untuk berpindah ke tempat tersebut. Dan Pak Mat telah meneroka tanah kerajaan secara haram untuk dijadikan kawasan pertanian. Pada tahun kedua, Pak Mat hampir berputus asa apabila anak sulungnya iaitu Khalid mati di pagar ular Catraya. Khalid merupakan satu-satunya harapan bagi Pak Mat dan isterinya Mek Nap kerana Khalid yang masih muda dan gagah dapat membantunya menebas hutan tebal untuk dijadikan kebun. Setelah kematian Khalid, Pak Mat diuji sekali lagi apabila padi rumahnya diserang babi hutan. Namun Pak Mat mempunyai cara untuk menghalang perkara tersebut dari terus berlaku. Tidak lama kemudian isterinya Mek Nap pula jatuh sakit dan Pak Mat berusaha untuk mengubati Mek Nap sehingga sembuh. Namun hayat Mek Nap tidak panjang apabila dirinya juga dipagar ular Catraya yang amat berbisa. Kematian Mek Nap ini memberi kesan buruk sepanjang hidup Pak Mat. Dan pada suatu hari penghulu Mahmud memberitahu kepada semua penduduk Paya Kedondo bahawa kerajaan akan mengambil alih tanah mereka. Peneroka tanah haram diarahkan berpindah kerana mereka dianggap telah menceroboh tanah kerajaan. Hal ini amat merosakkan Pak Mat dan seluruh penduduk Paya Kedondo. Tak kala penduduk Paya Kedondo berhadapan dengan saat genting, Encik Hasnan, seorang wakil rakyat daripada Parti Pembangkang, datang untuk memberi bantuan. Namun segala bantuan itu mempunyai agenda tersendiri. Encik Hasnan menjadi batu api antara kerajaan yang memerintah dengan rakyat. Dan atas sokongan Encik Hasnan, penghulu Mahmud berancang untuk mengadakan tunjuk perasaan di depan Dewan Undangan Negeri di Kota Baru. Dan rancangan tersebut disokong oleh penduduk Paya Kedondo termasuklah Pak Mat. Pada hari kejadian, Encik Hasnan tidak tiba dan mereka juga ditahan oleh polis dan dibawa ke balai. Setelah Pak Mat dibebaskan, beliau menyedari bahawa beliau dan yang lain telah pun diperbodohkan oleh Encik Hasnan. Setelah peristiwa tersebut, Pak Mat diuji sekali lagi apabila kemarau yang melanda menjadikan anak-anak getah Pak Mat menjadi layu, kering dan ada yang telah mati. Sedang Pak Mat meninjau anak getahnya, Saleh juga menyatakan bahawa beberapa buah rumah telah pun dirobohkan. Dan akhirnya apabila kebun getah Pak Mat terbakar, beliau memberitahu Saleh dan Siti Sarah anaknya bahawa beliau bersedia untuk berpindah ke tempat yang baru.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nur Fadli binti Abdullah. Saya akan menceritakan tentang tema dan persoalan yang terdapat dalam novel perjudian karya S. Osman Kelantan ini. Novel perjudian ini bertemakan kegigihan dan kecekalan segelintir anggota masyarakat, khususnya golongan petani yang memperjudikan nasib diri dan keluarga untuk kelangsungan hidup yang lebih baik dan bermakna pada masa hadapan. Antara persoalan yang terdapat dalam novel perjudian ini ialah persoalan rasuah oleh golongan politik. Pak Mat didatangi oleh ahli parti politik yang memintanya supaya memangkah parti politik itu. Pak Mat sering diberi wang dan kejadian pemberian wang itu berlaku secara berulang-ulang kali. Persoalan kedua ialah kepura-puraan seorang ahli politik. Dalam novel ini, penulis menggambarkan bahawa Encik Hasnan, seorang yang mewakili pemimpin parti politik yang hipokrit, berpura-pura dan cuba untuk menangguk di air keruh atas penderitaan rakyat demi kepentingan peribadi politik yang diwakilinya. Keistimewaan novel perjudian karya S. Osman Kelantan dapat dilihat pada keupayaan pengarang menggambarkan watak dan perwatakan yang terdapat dalam novel. Watak yang digambarkan dalam novel ialah watak Pak Mat. Pak Mat merupakan lelaki, ayah dan suami yang biasa, tetapi tekad dan keazaman beliau untuk merubah kehidupan keluarga agak unik. Beliau sanggup memperjudikan nasib diri dan keluarganya untuk kelangsungan hidup yang lebih baik dan bermakna pada masa hadapan dengan meneroka tanah hutan. Selain itu, kekuatan novel perjudian juga terletak pada penggunaan gaya bahasa. S. Osman Kelantan banyak menggunakan perbandingan-perbandingan yang asli seperti metafora dan memasukkan kata-kata logat Kelantan dan perulangan ayat supaya dapat meninggalkan kesan kepada khalayak. Kelemahan yang terdapat pada novel dapat dilihat pada penggunaan latar tempat. Pengarang tidak memberikan gambaran yang jelas dan menarik tentang latar tempat yang terdapat dalam cerpen. Pengarang hanya menyebut secara tidak langsung latar tempat novel ini melalui dialog watak-watak. Assalamualaikum dan hai, nama saya Nurul Aina Sofia binti Muhammad Ammar. Saya ingin menyambung perbincangan saudari Sakinah. Terdapat pelbagai mesej yang ingin disampaikan dalam novel perjudian karya S. Osman Kelantan. Antara mesej yang disampaikan iaitu orang tua yang sedih kerana kematian anaknya. Sedih yang bermaksud hati rasa pilu atau susah hati. Sebagai contoh yang terdapat dalam novel iaitu kematian anak sulungnya ini merupakan suatu kehilangan yang menghimpit seluruh kehidupan Pak Mat. Khalid, anak sulungnya yang berumur 35 tahun, mati di pagut ular Catraya. Selain itu, mesej yang ingin disampaikan iaitu kasih sayang orang tua terhadap anaknya. Kasih sayang bermaksud perasaan cinta dan kasih terhadap anak kandungnya sendiri. Sebagai contoh, kasih sayang Pak Mat dan Mek Nak dicurahkan sepenuhnya kepada Siti Sarah. Walau bagaimanapun, Pak Mat dan Mek Nak telah memperjudikan nasib dan masa depan Siti Sarah apabila Siti Sarah terpaksa menamatkan alam persekolahannya di sekolah kebangsaan Perang Puting setakat tahun 3.